Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Memulai sekali, kita lihat dulu gambar-gambar yang akan saya paparkan ini. Inilah contoh gambar ikan segar, daging segar, buah-buahan segar dan sayur-sayuran yang segar. Tapi kesegaran makanan-makanan ini tidak akan bertahan lama disebabkan oleh tindakan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. Dan itu bagaimana caranya untuk menjadikan makanan ini lebih tahan lama. Jadi hari ini kita akan belajar cara-cara tersebut, iaitu teknologi dalam pemprosesan makanan, di mana hasil pembelajaran pada hari ini kamu perlu capai memerihalkan kaedah pemprosesan makanan dan juga dapat memberikan contoh-contoh makanan yang telah diproses. Baik, kaedah yang pertama adalah kaedah pempasteran, di mana kaedah ini makanan telah dipanaskan pada suhu 63 darjah Celsius selama lebih kurang 30 minit, diikuti dengan penyejukan segera. Ataupun makanan itu dipanaskan pada suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat sahaja dan diikuti dengan penyejukan segera. Contoh makanan yang sesuai adalah susu dan jus buah-buahan. Baik, kebaikan bagi proses pempasteran adalah dapat membunuh bakteria dan kulat, dapat mengekalkan kandungan nutrisi dan rasa asal makanan tersebut. Tapi keburukannya ialah dia tidak dapat membunuhkan spora bakteria tersebut. Jadi makanan itu tidak tahan lama dan perlu disimpan pada suhu yang rendah di dalam tempat pendinginan dalam peti sejuk lebih kurang 4 darjah Celsius. Ini ialah kaedah pengetinan. Ini adalah gambar makanan yang ditinkan. Contohnya ialah ikan tuna, ikan sardin, tomato, buah-buahan seperti buah laici dan ada lagi banyak contoh-contoh makanan lain. Proses ini di mana makanan dipanaskan pada suhu yang tinggi 115 darjah Celsius hingga 121 darjah selama 20 minit sebelum dimasukkan ke dalam tin. Kemudian tin itu ditutup dengan keadaan kedap udara dan dipatri dengan segera. Kebaikan bagi proses ini ialah dapat membunuh bakteria dan sporanya dan makanan akan menjadi lebih tahan lama. Tetapi ada keburukannya, di mana rasa makanan-makanan tersebut akan berubah, nutrisi dan vitaminnya dimusnahkan, dan apabila tin itu kemik, dia akan mudah berkarat dan boleh menyebabkan keracunan makanan. Kaedah yang ketiga adalah pembungkusan vacuum. Kaedah inilah di mana udara dikeluarkan daripada makanan dengan cepat dengan menggunakan vacuum. Kemudian dengan segera makanan itu dibungkus dalam plastik ataupun bekas yang kedap udara. Contoh makanan adalah seperti beras dan kacang tanah. Baik, kebaikannya ialah makanan dalam plastik tersebut tidak berubah rasanya. Nutrisi makanan tersebut pun dapat dikekalkan. Bakteria serta mikroorganisma lain juga tidak dapat tumbuh. Juga dapat mengelakkan pengoksidaan makanan kerana oksigen telah dikeluarkan daripada makanan tersebut. Penyejuk bekuan adalah kaedah yang seterusnya di mana makanan ini disimpan di dalam bahagian peti sejuk yang bahagian atas dalam freezer ni ya. Suhu yang rendah di bawah 0 darjah Celsius. Suhu yang rendah ini menyebabkan bakteria tidak aktif. Bakteria tidak mati tetapi dia tidak aktif dan tindakan enzim bakteria itu telah dihentikan pada suhu yang sangat rendah. Contoh makanan yang sesuai untuk proses penyejuk bekuan ialah seperti daging, ikan, ayam dan makanan-makanan laut yang lain. Baik, kebaikannya ialah makanan tersebut dapat tahan lama dan juga nutrisinya dapat dikekalkan. Baik, kaedah seterusnya adalah pendinginan. Kaedah ini ialah di mana makanan didinginkan pada suhu yang sejuk di bahagian bawah peti sejuk kita, iaitu ni ya, antara suhu 0 darjah hingga 5 darjah Celsius. Bakteria tidak aktif pada suhu ini, jadi menjadikan makanan lebih tahan lama. Jadi makanan yang sesuai adalah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kebaikan bagi proses ini adalah makanan lebih tahan lama, tekstur makanan dan rasanya pun dapat dikekal. Seterusnya kaedah pendehidratan, iaitu
iaitu makanan ini dikeluarkan airnya dengan menggunakan haba dan udara yang panas, ataupun makanan tersebut boleh dikeringkan ataupun dijemur di bawah sinaran cahaya matahari. Kemudian boleh ditambahkan gula dan garam supaya makanan ini lebih tahan lama. Jadi kebaikan bagi proses ini adalah sudah tentu makanan itu lebih tahan lama, tetapi keburukannya ialah setengah nutrisinya telah hilang, vitaminnya telah hilang, rasanya juga telah berubah. Contoh adalah seperti ikan, sotong, lada, buah-buahan, ya. Seterusnya ialah penyejuk bekuan kering. Penyejuk bekuan kering adalah di mana proses mengekstrakkan air daripada makanan yang beku. Baik, kaedah ini kebaikannya ialah dapat mengekalkan warna, rasa dan nutrisi makanan tersebut. Jadi makanan itu juga akan lebih tahan lama. Contohnya ialah kopi kering. Baik, kaedah yang seterusnya, yang terakhir adalah kaedah penyinaran. Kaedah ini ialah di mana sinar radioaktif didedahkan kepada makanan tersebut. Biasanya ialah menggunakan kobalt 60 ataupun cesium-137. Jadi makanan itu telah dibunuh mikroorganismanya dan dapat juga melambatkan pertunasan makanan tersebut. Contohnya adalah seperti kentang, bawang merah, tomato dan lain-lain lagi. Kebaikannya ialah makanan ini dapat dimakan dengan selamat kerana ia bebas daripada bahan kimia, bebas daripada mikroorganisma berbahaya. Keburukannya pula ialah sedikit kehilangan nutrien. Baik, sekian sahaja tajuk pada hari ini. Diharapkan pelajar-pelajar semua dapat mengulang kaji di rumah dan menjawab soalan dalam modul. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum.